Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan syukur pada lughah itu iaitu ain puji pada istilah. Dan syukur pada istilah itu iaitu memulangkan oleh hamba akan tiap-tiap nikmat yang dikurnia oleh Allah Ta'ala baginya, barang yang dijadikan kerananya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia pula ihsan dia. Dengan nikmat hanya semata-mata datang daripada kehendak dia dan ketentuan dia, dia menjadikan kita dan seluruh alam semesta. Alhamdulillah, kita pula dapat Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk jadi taat dan jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita taufik hidayat untuk boleh ada kekuatan, kemahuan, tamak, haloba untuk berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kekuatan, dapat solat berjemaah, dapat pula berada dalam satu majlis yang dikenali sebagai taman syurga. InsyaAllah kita nak manfaatkan, teruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Sambungan kita nak bicara ni masih nak mensyarahkan asalnya Alhamdulillah. Nak cerita masalah puji Allah Ta'ala. Ya Allah lah layak bagi sekalian pujian. Atas nama makhluk asalnya tak layak apa pun puji. Kalau ada pun diberikan sifat-sifat yang melayakkan kepujian, kena sedar bahawasanya apa yang ada pada makhluk tu tiada lain melainkan semua daripada kurniaan Allah Ta'ala belaka. Dan di sisi kaedah kita juga, dalam kaedah akidah, siapa-siapa yang memang Allah Ta'ala limpah kurniakan dia dengan limpahan kurnia dan pemberian yang istimewa, tambah pula macam Nabi, Rasul, yang memang kita kena letakkan mereka pada satu kedudukan yang sangat mulia mengikut kaedah agama kita. Tak boleh sama sekali kita nak pandang mereka lekeh, hina, jatuhkan martabat, memperolok, mempersenda. Subhanallah, tak boleh sama sekali, salah besar sama sekali dari sisi kaedah syariat. Hukum akal pun tak boleh menerima prinsip itu. Bahkan kalau tengok dari segi adab dan tata susila pun tak kena kita buat macam tu. Walaupun kata makhluk, semua makhluk martabat sama nak banding dengan Allah Ta'ala, tapi setiap makhluk tu Allah Ta'ala isyarat Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Hatta Rasul pun Allah Ta'ala kata ada sebahagiannya kami bagi limpah kurnia, sebahagiannya ada lebih dengan berbanding dengan lain. Ada minhum man kalam Allah, ada yang sebahagian daripada Nabi Rasul yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia. Ada yang Allah Ta'ala naikkan pangkat dan kedudukan dia dengan memberikan kelebihan-kelebihan yang tertentu kan. Apa nak sebut. Jadi
Mana-mana makhluk yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, kita kena letakkan kelebihan itu atas muamalah kita, hukukul ibad. Adapun kita belajar dalam bab hukukillah, mutlak kemuliaan untuk Allah, syukur untuk Allah Ta'ala, puji untuk Allah. Khasnya bila ada orang puji kita. Tapi sesama kita, bila ada orang yang memang ada kedudukan yang terpuji, kaedah kita kena jaga adab, kena jaga akhlak, kena jaga tata susila dengan siapa kita sedang bermuamalah dengan hamba. Khasnya hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala, itulah Nabi Rasul, para ulama, khasnya sahabat, ahli bait Nabi SAW. Siapa yang ikut perjalanan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, itu juga ahli bait Nabi SAW. Mereka ni wajib kita letakkan tempat mulia. Sebab kat kita pula datang daripada mak ayah kita, mak ayah kita macam mana apa pun, mereka tetap mulia sebab kita takkan boleh ada atas muka bumi melainkan melalui mereka lah kita lahir. Ada hak mereka yang perlu kita tunaikan, walaupun dia makhluk, dia manusia biasa. Kita lagi lah manusia biasa, tapi kita datang ke sini sebab mereka. Ada hukukul ibad yang perlu disempurnakan. Tapi belajar bab akidah, puji untuk siapa? Allah. Macam mana pun orang yang memang dari segi peraturan dan martabat yang Allah Ta'ala telah beri limpah kurnia satu sama lain, nisbah ilmu, nisbah iman, nisbah umur, nisbah sebab kewujudan yang kita ni anak, mereka mak bapak, atau seumpamanya, apatah lagi orang yang jadi martabat Nabi, Rasul, ulul azmi. Ada kemuliaan yang kita kena beri pada dia, yang kita beri pada mereka tu pasal Allah memuliakan mereka. Satu, kita muliakan mereka. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan tu milik Allah dan Rasul dia, dan sekalian orang yang ada iman. Jadi Allah Ta'ala sendiri meletakkan syirik iman tu menyebabkan ada kelebihan di situ. Siapa yang Allah Ta'ala bagi lebih, kita kena lebihkan mereka. Itu tertib kita. Atau kita nak belajar, faham, nak memahamkan bab ketuhanan, nak banding dengan makhluk, memang inilah dia punya seping. Apa dia? Lillahil hamdu, alhamdulillah, milik Allah saja segala puji. Dengan bahasa lain, Allah jua milik segala kepujian. Makhluk nisbah banding dengan Allah Ta'ala, tidak ada langsung kelayakan untuk makhluk untuk dipuji. Kalau dipuji pun atas nama puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis. Ada kita belajar tu, saya sebut, saya tak terjemah lah kan. Macam mana tu? Yang tu di atas peraturan sabab musabab syariat yang disyariatkan. Kita mesti hidup dengan bersyariat, batin kita dengan hakikat. Yang tu kot bahasanya. Apa maksudnya? Apa yang diajar dengan peraturan adab, akhlak, tata susila, wajib kita tunaikan atau junjung perintah Allah Ta'ala dan tunjuk ajar daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu khasnya. Oleh kerana pun dalam masa yang sama, batin kita sentiasa tawajuh berhadap dengan Allah Ta'ala, mentauhidkan dia, tak pernah sekutu dengan dia, tak pernah letakkan makhluk pada tempat kedudukan Allah Ta'ala. Itu prinsip kita belajar, mesti kena faham. Jangan dengan silap pula kita faham Allah saja layak puji, orang lain semua kita tak ada hormat. Mak bapak kita pun kita tak, pergilah, Allah saja layak puji. Mak siapa? Bapak siapa? Oi, jangan. Agama kita tak pernah ajar macam tu. Jangan silap mengaji. Ada orang macam tu, jangan tak tahu. Makin dia mengaji hakikat, makin dia kurang ajar dengan mak ayah dia. Kita belajar, makin kita belajar kenal Allah Ta'ala, makin kita akan beri satu kemuliaan kepada mak ayah kita, hatta kalau kafir sekalipun ada hak mak ayah yang kita kena tunaikan walaupun mereka kafir. Apatah lagi dia Islam, apatah lagi dia taat sungguh pada Allah Ta'ala. Takkan kita boleh buat main-main macam tu. Jadi jaga sikit, ada pahaman-pahaman yang kadang ngaji makrifat sangat hebat, tapi biadab dengan siapa yang sepatutnya dia kena beri penghormatan. Jaga. Pasal ada perjalanan macam tu. Jaga. Kat sini pun itu ada seorang mak dia nak hantar sampai sini.
Si baik lagi lah tak mari. Kalau mari tak jangan rupa tak tahulah. Pasal apa? Dia kata anak dia ni nak mengaji, bagus kata dia. Tapi mengaji kat bukit-bukit kat gunung mana lah kata dia, ikut kawan-kawan dia. Tu katanya nak belajar ilmu makrifat, ilmu hakikat. Baguslah. Tapi kata dia, saya tak setuju sungguh Ustaz. Dengan saya ni makin di backingnya. Cakap makin kasar. Cakap dia betul. Tapi dia tak ada hormat dah kat saya. Dia tak rasa macam mak dia lah. Semua dia bangkang. Cakap suara semua timing tinggi-tinggi je kata dia. Tu saya cadang nak hantar kat mana Ustaz. Macam, hampa nak terima ke orang macam tu jadi kawan? Boleh? Susah hati kat kita lah. Takat ada 2-3 orang ni pun macam cakainah juga kan. Macam mana pun cabaran tu satu hal. Tapi kalau bawa main rimau dengan singa kita bela esok, dia fahamnya kita, susah hati juga kita kan. Tengok kan, yang masuk tu ada syarat. Lepas tu kena temu duga lah. Kita buat macam tu lah, umum soalan kan. Apa? Bukan soalan, prasyarat nak masuk ni. Syarat dia 16 tahun ke atas, mesti nak mengaji, kehendak sendiri. Baik kita kata boleh baca Quran. Kalau tak berapa baik pun memang nak baik, memang kehendak sendiri, memang minat nak mengaji. Bersungguh-sungguh, tak payah dia orang suruh. Lepas tu tak ada kes-kes jenayah, jangan pendanggih dadah. Nak kena bersyarat juga, jangan merokok. Pasal dia ganggu semua tu. Tengah main game orang ganggu. Tambah nak merokok, tambah mak ganja, tambah jenis merompak, mencuri, bunuh orang. Minta maaf lah, yang hantar tempat lain dulu lah. Bukan kami tak nak, asal kami ada ni pun tak larat apa nak bila. Ada tempat-tempat macam tu yang hantar. Memang ada tempat macam tu pun. Nanti saya tunjuk, takut dia tak gamak nak hantar pula kan. Apa saya nak sebut ni? Bersama dengan tu, apa dia? Ada syarat satu lagi. Lulus temu duga. Jadi kena temu duga dulu lah. Cerita apa ni? Cerita ada orang yang pahaman tak betul ni. Kadang-kadang nak dibetulkan, tapi bila dia datang sini, nanti dengan kita sekali jadi tak betul. Kacau kat tu. Kacau juga. Sikit. Bapak tu. Jadi asal kita bicara bab puji, memang atas bicara nak banding Allah dengan makhluk, lillahilhamdu. Alhamdulillah. Milik Allah saja segala puji, Allah jua layak segala kepujian. Sekali lalu kita dah bicara situ, mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita. Dan jadikan prinsip kita sentiasa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dengan kita sedarkan, aku ni boleh ada sini ni dengan apa yang duk ada ni, dengan boleh taat, boleh mengaji, boleh akhlak baik, muhfi dengan bahasa itu, apa ada kat kita ni tiada lain melainkan limpah kurniamu ya Allah. Yang mana kita buat masih lolak, tak betul, pelak apa semua tu, betulkan dia, mengakulah kita zalim, kita ahli maksiat, kita buat jahat, banyak lagi yang kita cuai dan lalai. Apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Doa belaka semua tu. Tu sebenarnya dalam solat dah ajar dah prinsip tu. Itu kita punya doa, dan semua tu memang Rasulullah yang ajar. Jadi Rasulullah pun macam tu. Rasulullah macam tu, sangat taat. Tapi macam mana? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kok kita lah tak faham. Tak faham. Rabbi firli warhamni. Tak faham. Nanti faham. Nak khas mengajar tu panjang. Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku. Apa maksud ampunkan? Kita ada dosa. Warhamni, belah ihsanlah aku. Apa maksudnya? Takut kita kena laknat dia. Wajburni, dan gahilah olehmu atas aku. Siapa? Kita ni buah liar. Kau paksakan kami ya Allah, bukan bahasa itu. Gagahkan kami untuk taat kamu. Warfa'ni, dan angkatlah kedudukan aku. Pasal kita ni terlalu lekeh sangat martabat. Siapa? Banyak ikut nafsu, ikut setan. Kalau dengan huraian macam tu lah. Lagi saya syarahat tu je. Tu ngaji lain. Nak ngaji khas itu, ngaji bahasa Arab, ngaji nahu, ngaji sarab. Tak ada minta lain. Macam mana nak duduk dalam Google. Tapi syarat ngaji betul-betul, jangan celum-celam. Sekeh sekali. Siapa? Bab ngaji lain boleh je. Ngaji istiqamah. Ngaji bab agama main-main. Sikit.
Saya buat misal tengok, pasal orang kadang-kadang orang kat luar ni dia ada satu passion macam ni kan. Kalau kita ngaji agama ni dia main-main je. Dia tak rasa hebat pun ngaji agama. Tapi kalau kat sini ada ngaji apa? Kat sini pun kami belajar karate. Ui, macam tu ya. Baguslah tu. Yang kita mengaji agama ni dia tak kata bagus pun. Oi, ada karate. Oh tu kami ada sambil itu ada belajar teknik-teknik apa? Arnab ni panggil apa? Penternakan, arnab, ayam, misalnya puyuh. Belajar membuat apa mesin untuk penetasan telur, incubator. Belajar macam mana teknik-teknik apa? Pembakaan lembu, kambing. Oh, ui bagus tu. Yang kita mengaji ni sikit pun tak puji. Oh, kalau tu kita akan buat bengkel, ada boleh potong kayu, buat rehal, nanti kita akan keluar produk Al-Hajari. Wow, bagus tu. Memang nak buat pun. Poli itu nak buat kimpalan besi. Esok semua kita besi semua Pak Neri je. Boleh. Oh, bagus tu. Yang kita ngaji pun buat tahu. Kalau boleh kami pun nak ngaji sama. Oh, ngaji bab arnab, bab kambing nak mengaji. Ngaji bab ni tak ngaji. Main-main aja. Sikit. Kadang manusia ni kena betul kepala otak dia, skru kepala otak dia tu masih berkarat lagi, tak betul. Dia tak faham apa sepatutnya nak kena belajar, apa yang perlu nampak besar. Yang tu kalau ikut sambil-sambil ya. Jangan apa yang sambil itu jadi kata keutamaan, yang keutamaan tu tak dipedulikan, hanya buat pasal okey. Yang tu kena bagi peringat sedia tu. Baik. Jadi apa kita nak sambung ni? Sekali lalu mudahan kita faham bab puji tu boleh dijadikan, dan kita perlu minta doa sama, ya Allah jadikanlah kami ni boleh mengenal kamu dan sentiasa mengagungkan kamu, dan kena ajar bila sebut nama Allah agungkan dia, khasnya azan. Azan kalau kita buat main-main, kita tak peduli, tak agungkan dia, kita anggap azan ni macam perkara biasa ya, sedangkan yang dilahungkan tu bukan sebarang kalimah. Allahu Akbar, kita boleh sembang lah. Oh, diam, setidak-tidaknya diam. Baca Quran pun kena tutup. Kalau tak pun, kalau buka kau berhenti baca, jawab azan. Maksudnya apa tu? Azan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan sebarang kalimah weh. Kalimah tu jadi miftahul jannah weh. Kalau yang tu pun tak boleh hormat, tak tahulah apa benda dia nak hormat dalam muka bumi. Jadi antara yang paling besar nak jaga dan nak ajar kita, hormatilah azan. Dengar dengan penuh rasa kebesaran. Lepas tu jawab pula azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan belajarlah azan dengan azan yang betul. Tajwid dah belajar, praktikkan tajwid tu dalam azan. Dah ada beberapa sunat-sunat yang sambil-sambil tu pun boleh belajar. Nak tutup telinga, lagi ada selawat sebelum dia, lagi ada tarjih sebelum asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah tu sebelum tu ada istilahnya tarjih. Ada pusing kanan hayal solah, ada pusing kiri pada masa hayal al falah. Ada sunat-sunat yang perlu disempurnakan. Azan pula dengan ada wudu, menghadap kiblat. Ya, kali lalu sebut. Jadi ada benda yang kena sempurnakan dia. Saya sebut kali lalu tu, ada tak faham tanya. Satu buat syariat sikit. Jadi kehidupan kita ni mesti sentiasa nak dalam keadaan sedar ke Allah Ta'ala, dan apa yang kita boleh buat doa tu tiada lain melainkan kita puji ke Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kurniamu ya Allah, boleh bagi aku faham, boleh duduk tempat yang baik, duduk sama kawan-kawan yang baik-baik, guru-guru, ustaz yang ada semua baik-baik, cikgu-cikgu keliling kita pun baik-baik, tukang masak kita pun yang ada pun baik-baik, semua baik-baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Jadi seterusnya atas bicara bab puji tu, kita nak masuk pula satu lagi, syukur.
So kita nak sentuh ni ada dua bab, puji dan syukur. Alhamdu wa syukru. Syukur pula apa dia? Kita pun selalunya tak asing kepada kita kataan syukur ni. Cuma nak ambil atas dasar tarif, definisi yang agak spesifik sikit dan bahasa lainnya agak akademik sikit. Maksud akademik tu ada fakta yang nak kena telan. Macam ni baru betul huraian syukur. Baik. Pertama dia nak gunakan bahasa begini, syukur pada lughah. Sebutlah setiap pembahasan kita dalam kaedah Islam ni dia memang ada bahas lughah istilah, lughah istilah, lughah istilah, lughah istilah, lughah istilah. Lughah tu makna asal, istilah dia makna urfi, syar'i kan. Maksudnya selalu dipakai dalam syarak makna apa? Panjang tu pun kalau nak sebut dengan istilah urfi, syar'i, hakiki urfi, hakiki lughawi, panjang istilah-istilah tu. Lagi saya sebut kot bercambah kepala otak bercabang-cabang pula lagi kan, pasal dia ada berat sikit. Tapi sebenarnya boleh faham, tapi kalau kita tak support dengan bahasa tu dia tak faham sikit. Saya tak sebut lah, saya sebut gitu sekali lalu je. Ada orang boleh tangkap kecap tanya. Baik, pertama dia nak kata syukur ni pada bahasa iaitu ain puji. Ambil bahasa tu sikit, ain puji. Apa makna ain puji? Ain makna apa? Ada makna mata, pandai tapi bodoh. Pasal apa pandai tapi bodoh? Pandai pasal ain makna mata, tapi bodoh pasal bukan saja makna mata, ada makna lain. Boleh faham saya sebut apa? Antara makna ain dengan makna diri. Kalau kita belajar fiqh ada ain dengan makna darah. Ain dengan makna darah, ya. Kalau kita belajar budak-budak memang ainun apa ainun? Ainun mata, betul ya? Ni uzunun telinga, dah tunjuk takkan tak faham. Anfun, famun, sinan, pandai. Khaddun, pipi. Ra'sun, kapla. Yadun, penumbuk, tangan. Ada lughah yang belajar budak-budak macam tu lah, tapi bagi matang sikit. Pertama dia nak kata syukur ni ain puji. Apa maksud ain? Ain dengan makna nafs. Sini ain dengan makna nafs, maksudnya diri puji. Istilah ain ni maksudnya hak tu lah kalau bahasa pengelah dulu kan. Hak tu lah faham? Tak faham tak? Tapi faham ain. Makan tembikar? Semangka makan tak? Semangka makan tak? Semangka tu apa dia? Ain tembikar. Apa makna ain tembikar? Mata tembikar. Diri tembikar. Apa maksudnya? Semangka tu tembikar lah. Tembikar tu semangka lah. Faham? Ilman siapa Ilman? Adik. Adik tu siapa? Ain Ilman. Gunalah ain tu. Bila pula jadi Nur Ain? Bukan jadi Nur Ain. Ain Ilman. Apa nak ain Ilman? Diri Ilman tu ain. Kita duduk mana ni? Pondok Haji Saharudin. Bukan pondok Bangku Betul ke? Jawablah, saya duduk nganggar ni. Ain pondok Haji Saharudin tu pondok Bangku Betul lah. Bukannya ustaz nama Hajari tu kan? Itulah ain Bangku Betul tu lah. Bukan yang selalu lawan vaksin lah. Ain Bangku Betul tu, itulah istilah ain. Boleh faham? Contoh banyak-banyak tu tak faham saja nak kena second. Tok Dek tu apa? Tok Dek tu. Cik Dek tu apa? Ain Mahadet. Tu. Apa dia syukur? Ain puji. Apa dia? Ain puji. Pujilah.
pada bahasa. Puji apa dia? Pada bahasa. Mestilah lafaz lagi. Ada perkataan lagi. Contoh, tengah lagi. Untuk nama puji logah apa? Lupalah. Tak ada buat nota apa langsung. Ha? Oi, jangan buat zakir orang baru main boleh jawab ni. Mesti ada kita sedar ada satu perbuatan yang baik. Dan kita sedar perbuatan baik tu kita sebut dengan mulut puji. Lagi satu. Dengan ikhtiarnya kita sebut baik dia tu. Rajin dia tu. Awal datang masjid. Sedap suara dia. Apa dia? Ringan tulang. Apa dia? Cepat faham. Itu puji tu. Maksud apa? Kita sebut bukan nak bodek pun, dengan ikhtiarnya memang kita tengok. Ada perasaan macam tu. Jadi syukur apa? Sama kan? Jadi kalau bahasa apa maksudnya? Menyebutkan sesuatu kita perasan ada satu perbuatan kebaikan, lepas tu sebut pula dengan mulut lagi, dengan ikhtiarnya kita sebutkan perkataan tu. Yang ni lah mengaji kena ingat ni tu yang ada kitab saja. Muka nota tebal-tebal. Sikit sebut gitu kan. Yang tu yang kata ngaji nak bersungguh tu. Tambah kalau ngaji awal-awal kecil-kecil dah simpan dalam kepala, kau ingat lagi sebut puji syukur, lughatan wa istilahan. Lughah macam ni, istilah macam ni. Kalau hampa boleh keluar macam bergetih tu, best. Kami ngaji kitab Sirajul Huda, kitab Jawi. Karang ni muka surat 3 baris yang ke-18. Satu tutup guru dulu nak masuk pondok. Untuk doa masuk pondok buat kenduri sikit lah. Saya kau minta kami nak cerita dulu-dulunya kaedah tutup guru dulu. Masuk pondok macam mana? Buat kenduri sikit. Kenduri masuk pondok. Nak jamu apa? Jamu apa? Pulut apa? Pulut inti tak boleh lah. Pulut kuning. Lagi? Ada lauk tak? Lauk syukurlah. Lauk pun kalau boleh apa? Daging lah. Tak ada pun ayam lah. Biar lauk special sikit lah. Lagi? Bawa apa lagi? Nak buat kenduri? Masuk pondok? Pisang mai. Lagi? Tak tahu dah so ni orang ni. Kita dah tak ada budaya tu. Lagi apa? Bergetih. Bergetih apa? Bergetih pun tak tahu. Bunyi popcorn lah sana. Popcorn. Popcorn semua orang kenal, bergetih orang tak kenal lah. Dulu bergetih bekas kan. Dulu nasi tak habis. Nasi tak habis. Orang bukan bagi ayam tu. Kalau ada ayam tu hai lah. Ayam pun tak cukup makan. Nasi tu buat apa? Bila tak habis tu, basuh. Kering kat air dia, buat apa? Buang dalam dalam, jemur. Air kering. Jemur air kering buat apa? Ada orang belakang juga. Goreng. Buat apa? Itulah buat bergetih. Makan. Rajin pula lagi, sirah gula. Okey. Jadi kenduri orang dulu masuk pondok apa? Pulut kuning. Lauk gulai ayam. Daging buat rendang. Lagi? Pisang mai. Lagi bergetih. Lagi buat apa? Buat rotan belah 4. Kepala dia tu belah 4. Belah macam ni? Belah macam ni lah belah 4 kan? Ada 4 tu. Buat apa tu? Doa apa? Mengaji biar lekat. Macam mana melekatnya pulut. Dia doa tu. Kenduri tu doa. Dan nak lekat ni lekat yang mana? Lekat ni hak kuning, warna mah, warna diraja. Kuning tu nak warna raja. Bukan nak panggil jin yang pakai pulut kuning. Waktu rendang ni apa? Pergi ngaji itu macam hari raya. Jamu macam mana? Jamu rendang apa? Hari raya rendang daging lah. Takkan jamu ikan bilis.
Takkan Tommy kan pilihkan sambal belacan. Jadi kenduri tu ke pondok macam hari raya. Macam hari raya. Lagi buat apa pisang mai? Bila dah dapat ilmu esok semua manis-manis. Dan manis dia tu nilaian ni mah juga. Tak mau pisang nangka. Pisang apa lagi? Pisang awak. Bunyi tak sedap kan. Pisang mai pergi kat kedai tanya ni, pisang 916 ada? Orang tak faham tanya lain apa dia 916. Hang faham 916? Budak-budak lelaki tak pandai. Budak perempuan lah ngerti. Hang faham? Siapa pandai? 916 tak ngerti? Tahu lah duk bisa beli. Dia duk beli emas apa dinar apa 916 tu apa ketulinan emas tu 916 999 kan. Beli pisang 916 supaya nanti ilmu tu dapat manis. Dan nilaian ni bila keluar tu macam mah. Lepas tu bergetih buat apa? Rangup. Bunyi tak? Nanti keluar tu ilmu tu keluar macam mana? Syukur ni lugatan wa istilahan macam bergetih. Hamdu lugatan wa istilahan nahu saraf balaghah apa dia macam bergetih tu tak masuk angin tak lemah lagi kan. Rotan tu apa ni kami serah nak bagi dapat macam tu ambil rotan ni pukul tangan kaki biar belah jangan patah. Tu bahasa orang tu lah. Faham? Hampa tak buat main rotan pun macam mana ni? Sedap tanya gitu kan. Saya bukan katai nak pergi pukul orang. Dia kata, tak payah Ustaz, rotan-rotan apa? Panah. Lawak lagi. Macam tu lah. Tak apa. Itu gurau lah sampai lagi ngaji serius sangat pula lari malam pula. Cerita apa tu? Main mengaji. Baik. Jadi lugatan masalah nak sebut ain puji. Nak cerita ain puji tu. Kalau nama Kak Long tu nama siapa? Nama siapa? Joyah tu siapa? Ain Kak Long. Itulah ain. Boleh faham kan? Kalau kita belajar istilah wujud ni apa? Ain maujud. Wujud tu wujud apa? Wujud zat. Zat tu apa? Ain maujud. Kita akan jumpa lah istilah-istilah pakai ain tu kat situ. Jadi istilah ain puji ni maksudnya takrif syukur pada lughah, pada bahasa, dan takrif puji pada bahasa sama lah. Itu masuk ain tu. Boleh? Tadi siapa? Ilman siapa? Ain adik. Apa dia? Dia lah. Cuba panggil adik orang. Siapa menyaut? Adik. Tak menyaut. Ilman. Ya. Kita tahu cara dia jawab tu. Adik. Dia orang tak tahu suasana kita, dia orang dengar lah kita cerita apa kan. Okey. Baik. Dan ain puji iaitu ain puji pada istilah tu. Dan syukur pada lughah, syukur pada bahasa adalah ain puji pada istilah. Saya silap dulu, saya tengok ain puji pada lughah, ain puji pada istilah. Bukan ain puji pada lughah, ain puji pada istilah. Jadi maksudnya bila sebut syukur, dia adalah menyebut sesuatu sama ada sebut i'tiqad ataupun dengan perbuatan rasakan ta'zim pada siapa pemberi nikmat. Ngaji nak kena ingat tu. Itu saya sebut, saya duduk mula majlis pun dengan sebut puji-puji, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasal itu nak bagi rasa hadir dalam hati, rasa hebat siapa yang beri nikmat kat kita tu. Tak ada lain melainkan Allah. Jadi makna syukur pada bahasa adalah makna puji pada istilah.
Jadi dengan mana apa? Menceritakan, mengkhabarkan, memaklumkan. Dengan sama ada memaklum tu dengan cara perkataan ataupun dengan i'tiqad ataupun dengan perbuatan, untuk menunjukkan rasa besar dan hebatnya kita pada siapa pemberi nikmat. Yang tu kita bahas pagi tadi. Alhamdulillah, syukur nikmat. Tahu mana? Tuhan yang memberi rahmat. Dapat nikmat, seronok sekali. Tahu mana? Rasa hebat pada pemberi nikmat. Syukur munimun nikmat. Itu istilah Arab. Kalau seronok dengan nikmat aja, maksudnya kita tak apa kenal dengan siapa, dengan apa yang sepatutnya kita kena rasa terhutang budi. Kalau orang bagi kita kuih buah lambuk lah senang. Kalau kita makan buah lambuk ni, makan buah lambuk sedap tak? Kita pun suka makan buah lambuk misalnya. Sedap tak kira lah. Bagi semangkuk, kalau boleh bagi 5 mangkuk pun tak apa. Contoh lah kan. Dekat buah lambuk sedap, makan buah lambuk je. Lagi bagus, tak mana? Rasa tak terhutang budi siapa yang bagi buah lambuk. Itu lain tu. Dia kenal siapa yang bagi. Kalau takat bubur lambuk, dia minat bubur lambuk je, tapi entah hang lah. Dia janji boleh makan je. Yang tu, itu dia seronok dengan nikmat. Seronok besar sekali, seronok dengan imun nikmat. Sekali lalu sebut dengan macam itulah. Dan syukur pada istilah. Tani pula. Tadi syukur pada lugah adalah makna puji pada istilah. Dan syukur pada istilah itu iaitu memulangkan oleh hamba akan tiap-tiap nikmat yang dikurnia Allah baginya, barang yang dijadikan kerananya. Bahasa dia pendek je. Bahasa pula bahasa klasik. Boleh faham apa dia? Memulangkan oleh hamba. Syukur ni dengan mana seseorang hamba, kita lah, pulangkan balik. Maksud pulang ni apa? Gunakan balik tiap-tiap nikmat yang dikurnia oleh Allah Ta'ala baginya. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita nikmat, kita pulangkan balik, kita gunakan balik. Masuk pulang di sini istiqmal, pakai, guna. Kita guna mana? Barang yang dijadikan kerananya. Apa yang Allah Ta'ala beri nikmat kat kita tu, kita gunakan pada tempat yang disuruh kita guna untuk dia. Tu dia panggil syukur. Lawan syukur, kufur. Auzubillah. Ada syukur nikmat, ada satu lagi kufur nikmat. Kufur nikmat macam mana? Nikmat diberi tapi salah guna. Bahasa lain, khianat. Lawan syukur, khianat. Lawan syukur, kufur. Auzubillah. Jadi syukur ni mana? Nikmat apa yang diberi, kita guna pada tempatnya. Saya ngajar, saya ngaji. Saya ngaji tok guru masa mula-mula saya ngaji dulu. Bukan ngaji ingat, ngaji pun tak ada kitab. Hampa ni terror lah. Bagus lah, ngaji ada kitab. Saya ngaji dulu pergi masjid surau. Pergi gitulah kan. Tapi ngaji dengar. Tak ada kitab. Tapi misal-misal masa saya ngaji dulu, tok guru baca kitab macam ni lah. Antaranya Sirajul Huda. Saya dah lama dengar kitab ni. Tapi kalau Nisbah mengajar, belakang ni baru mengajar lah. Apa saya nak sebut tadi. Jadi dah lama dengar. Antara saya ngaji dulu, Tok Guru dulu buat misal macam mana? Syukur nikmat ni contoh macam mana? Kasut jangan buh kat kepala. Kasut orang Ta'ala, kalau kita beli kasut, buh kat mana? Buh kat kaki. Itu syukur. Kasut buh kat kepala, bodoh je lah. Tu bodoh tu. Bahkan tak istilah kufur nikmat, khianat. Dengan bahasa lain, bodoh tak kerti nak guna, salah guna. Boleh? Tu kasut. Tanya, kepiah buh kat mana? Kepala. Jangan balik kampung kepiah masuk dalam poket. Itu salah guna. Boleh. Jadi syukur ni apa? Apa nikmat Allah Ta'ala beri, kita letakkan pada tempat dia. Tu yang bahasa dia
kita pulang dengan balik nikmat Allah Ta'ala beri, apa yang Allah Ta'ala jadikan kerananya, bagi jadi untuk apa? Contoh seperti tangan untuk apa? Pergi ambil barang orang, curi, rompak, bunuh orang, suntik vaksin. Sampai pikuk tu. Kalau yang tu salah suntik vaksin. Pasal suntik vaksin tu cocok pada orang tu. Macam mana hang boleh cocok pada orang kalau orang tak bagi? Hang cocok pada orang pula, hang kata barang ni baik, boleh mencegah bahaya COVID. Tapi bila nak cocok, hangpa suruh kami sign. Apa dia? Kalau jadi apa-apa, tanggung risiko sendiri. Kepala otak hang. Hang nak cocok badan kami tak tahu mendatang apa. Lepas tu kalau jadi mudarat apa-apa, hang nak suruh kami tahu lagi. Banyak punya cantik, hang kata harus. Tapi macam nak bagi wajib aja. Banyak cantik hang punya muka. Satu saya kelahi bapak tu. Betul apa? Tak kena gaya. Kita bukan cerita konspirasi apa. Kita cerita dasar agama lah. Macam mana dia nak cocok satu barang dalam kita, bagi masuk dalam badan kita. Kalau mampu kita tanggung sendiri. Padahal dia yang nak bagi. Pula tu dia paksa kita bagi. Dia kata harus, tapi dia paksa. Kepala otak apa? Hak apa hang cerita ni? Agama mana yang hang pakai? Boleh faham saya cakap? Kita bukan cerita masalah orang lain, nak cerita dasar kita. Dasar agama kita. Kita bagi madu free minum kat dia, tak minta bayar pun. Orang kata dia belum jamin kesihatan. Belum ada kajian saintifik. Dia orang ni kena bagi iman ni, ada orang ni. Seperti tangan Allah Ta'ala jadikan dia kerana memegang barang yang menjadikan taat, seperti pegang pedang. Itu sebut pedang. Buat apa pedang? Perang, ketika perang dengan kafir. Kalau perang dengan orang Islam, dia ada huraian. Tapi asal perang dengan siapa? Dengan kafir. Bila sebut kafir pula, kafir mana kita nak pergi perang? Harbi. Kafir zimmi macam mana? Ngaji lama sikit. Dengan orang Islam kita boleh perang ke? Saya tak boleh perang. Tapi ada orang Islam yang kita boleh perang? Ada. Kalau dah macam Wahabi, sampai dia bunuh habis ulama-ulama kita. Kalau sampai jadi ahli burah, boleh perang. Ada istilah burah lah. Panjang cerita tu, panjang tu. Asal pegang pedang lawan kafir harbiah. Walaupun dia tak syarah itu. Lagi tangan nak pegang apa? Pegang harta. Ketika mengeluarkan zakat. Pegang ni nak keluar zakat. Syarat mesti apa? Milik sempurna ada di tangan. Betul, mesti niat ketika harta ada di tangan, dah milik kita sempurna ada kat kita, baru nak boleh iqbad, nak bagi serah pada orang dengan sempurna. Masa tu kita niat. Ngaji khas lah tu, bab-bab nak niat tak niat, boleh apa-apa. Faham panjang tu bahas fiqh lah. Jadi kita nak tahu tempat cara nak syukur ni macam mana, wajib ngaji syariat. Macam mana nak mensyukurkan segala nikmat. Khas disebut ni contoh tangan, atau kerana memegang barang yang mubah seperti makanan. Pegang makanan, nak pegang apa? Nasi boleh, ikan boleh. Yang mana haruslah. Yang mana sunat lah. Yang mana makruh lah. Yang mana haram lah. Bila haram janganlah guna kat situ. Pasal istilahnya kita kufur nikmat. Salah guna tangan, ambil benda haram, pergi ambil benda orang, pegang bukan yang kita punya, guna bukan yang kita punya, ambil bukan kita punya, salah tu. Seperti pegang makanan dan minuman, yang ni boleh. Dan antara yang boleh pegang, isteri yang halal. Isteri memang halal lah, yang tu dipanggil na'at kasyifah. Maksud apa? Isteri mana ada isteri haram, isteri halal lah. Kalau ada isteri yang haram, isteri mana pula isteri haram? Dia ada bab lain, ngaji lama sikit tu. Ada boleh pergi contoh? Siapa lagi jawapan? Nak pergi Sekupang. Ada tak isteri yang haram? Isteri macam mana haram?
Ha? Boleh? Isteri yang lari kuat sikit. Tangan. Sana? Oh, hak tu. Dia payah ni. Sebut tak elok tu. Buat lain sikit lah. Macam mana boleh isteri ni jadi haram? Isteri yang dizihar. Oh, tu pelajarannya tinggi sikit. Isteri yang zihar. Benda apa zihar tu? Dia kata kat bini dia, Ling, I sayang sama lu. Tapi I sayang sama lu. Bunyi Cina lah. Ling, abang sayang kat you. I love you. I anggap you ni macam kakak kandung I. Mapo tu, mapo. Anggap sebagai mak, anggap sebagai kakak, anggap sebagai adik. I anggap you macam adik kandung I. Tu nama dia zihar. Menyerupakan isteri dengan mana-mana orang perempuan yang mahram dengan kita. Mahram pun mahram yang asal dengan sebab nasab, bukan mahram yang mendatang. Yang tu nama dia zihar. Berdosa tu. Walaupun isteri, tapi isteri macam tu jadi isteri haram. Cuma bukan haram pegang, haram pakai. Haram nak pakai dia, melainkan kena bayar kifarat. Puasa 2 bulan berturut-turut, merdekakan hamba, ataupun bagi makan mereka hamba dulu, puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun merdekakan bagi makan 60 orang bagi miskin. Kena buat macam tu min qabli an yatamassa, sebelum nak bersama dengan isteri. Kalau tidak, haram, berdosa besar. Ada pula macam tu nah. Bini pun tak boleh pakai. Ya. Pasal apa? Menyalahi kaedah syariat. Lagi bini tak boleh pakai masa bila? Suami pergi haji, buat umrah dalam ihram. Dalam ihram tak selesai lagi haji, tak selesai lagi umrah. Dia pakai isteri dia. Memang isteri, bukan buat benda jahat. Tapi isteri dalam keadaan ihram. Haram pula lah. Bahkan batal haji umrah, kena bayar dam 1 orang, setiap orang, lelaki dan perempuan, kena bayar seekor unta. Kifarat rosakkan haji dan umrah kerana bersama suami isteri. Walaupun suami isteri bukan buat benda haram, dalam keadaan ihram bersama suami isteri, kena bayar seekor unta dam. Kalau unta harga 15,000, setiap seorang 15,000. Tu sikit sekali lalu. Jadi jangan gunakan, saya nak sebut pegang tu lah, tangan. Maka iaitu ia terlebih khusus daripada syukur pada lughah. Jadi puji pada istilah ni dia lebih khusus daripada syukur. Maksud apa? Syukur pada lughah. Kalau pada lughah ni bab i'tiqad, bab perbuatan, bab perkataan, bolehlah dipanggil syukur pada lughah. Tapi kalau pada istilah, syukur ni mesti dengan perbuatan sahaja. Gunakan apa yang Allah Ta'ala anugerah beri pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ia digunakan kerananya. Yang Allah Ta'ala bagi untuk digunakan kat mana. Boleh kan? Kalau dalam nyanyi-nyanyi lagu artis pun ada kan. Kalau ada mata tengok, ada telinga dengar, janganlah buat pekak. Macam tu kan. Ada lagu-lagu macam tu kan. Sambung dia. Jangan ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut cakap gitu. Memanglah mulut nak cakap, nak cakap apa? Nak dengar apa? Nak tengok apa? Dia tak boleh juga umum macam tu. Ada telinga, mata tengok, nak tengok apa? Tengok Quran, tengok kitab, tengok tutup guru, tengok orang soleh. Tengok benda-benda yang baik. Tengok langit, tengok bumi. Hang tengoklah, tapi jangan tengok ke rumah orang. Ada telinga dengar, nak dengar apa? Ada mulut cakap, nak cakap apa? Kena gaji kat tu. Gaji kat tu. Jadi syukur ni dia lebih khusus daripada syukur pada lughah. Dan puji pada istilah. Begitu juga lebih khas daripada puji pada istilah. Puji pada istilah adalah apa dia? Menyatakan dengan ta'zim, dengan perkataan, perbuatan atau i'tiqad kepada siapa pemberi nikmat. Yang kena buat nota sikit. Baca balik, buat nota. Nak guna bahasa klasik ni kan, nak guna bahasa sendiri kan,
Susun lagi elok, tengok faham kita tepat tak tepat. Rujuk saya tak apa. Dan puji pada lughah, mana pula tadi syukur lughah dan puji. Dan syukur pada lughah itu, syukur pada lughah itu suatu makna keduanya. Syukur pada lughah suatu makna keduanya dengan puji pada istilah. Disebutlah tadi kan. Dan adalah nisbah antara keduanya, keduanya antara hamdu wa syukri, puji dan syukur ni. Pasal dia ada am satu khas. Hubungan ni dia panggil nisbah antara keduanya, dan juga puji pada lughah dia panggil umum dan khusus wajhain. Wajhai namanya. Umum dan khusus wajhain. Umum dan khusus wajhain, dua wajah. Dia lawan daripada umum wa khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Dengan telik bagi ta'aluk tempatnya. Dari kerana, ni nak sebut alasan kenapa digunakan yang ni dia panggil umum khusus mutlak dan umum khusus wajahain. Nak pergi pada istilah dua tu kena ingat dua-dua takrif, lughatan wa istilahan. Saya nak sebut mudah dulu. Boleh faham tak? Umum khusus mutlak dengan umum khusus wajahain. Umum khusus mutlak, umum khusus wajahain ni dia adalah perbandingan dua kalimah. Ada kalimah satu, kalimah dua. Dua-dua ni dia bukan isim makrifah, dia bukan common noun, dia bukan proper noun, dia common noun, nama am. Tapi dalam am tu ada khas. Contoh yang selalu kita sebut apa? Contoh Nabi Rasul. Boleh faham tak? Adakah semua Nabi Rasul? Adakah semua Nabi Rasul? Jangan tak faham tu, saya lekeh lagi kepala. Adakah semua Nabi Rasul? Semua Nabi Rasul? Tak tahu apa-apa. Ui, tak pernah belajar apa langsung. Padahal belajar dah baru ni, Nabi dengan Rasul. Apa beza Nabi Rasul? Rasul mesti dapat syariat baru lah. Anda dengar tu? Ke macam dah lupa lah, sebut macam tu ingat balik. Ngaji nak sebut je lah, cari jalan lah untuk ingat. Adakah semua Nabi Rasul? Adakah semua Rasul Nabi? Ya. Kalau satu jawab ya, satu jawab tidak, am khusus mutlak. Boleh? Faham? Faham bahasa tu? Contoh lagi. Nabi Rasul. Manusia, mamalia. Hajar kita ambil bahasa kat tu sikit kan. Terlintas itu sebut bila. Manusia, mamalia. Betul ke? Adakah semua mamalia manusia? Adakah semua manusia mamalia? Apa tu? Umum khusus mutlak. Pasal satu jawab ya, satu jawab la, satu jawab tidak. Umum khusus mutlak. Kalau ada yang jenis satu jawab ya, satu belah lagi tanya balik, adakah macam tu? Kalau tidak, umum khusus mutlak. Saya tanya dalam bab nahu sikit. Nak siapa boleh jawab? Saya ngaji dah nahu. Adakah semua rafa' itu dhammah? Tidak. Adakah dhammah itu rafa'? Ya. Apa tu? Umum khusus mutlak. Orang tak ngaji nahwu tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Itu kita soalan khas lah sikit. Boleh? Faham? Melayu ni apa?
Bangsa. Adakah semua bangsa ni Melayu? Adakah semua Melayu ni, adakah Melayu ni bangsa? Ya. Am, khas, mutlak. Betul ya Melayu ni bangsa, bukan bahasa? Bahasa pun ya juga tak? Kalau dia bukan mesti jawab ya tidak tu, satu belah ya, satu belah tidak. Dia akan belah ni pun boleh, belah ni pun boleh, belah ni pun ya, belah ni tidak, belah ni pun ya, belah ni pun tidak. Yang tu dia panggil am khusus wajahain. Contoh mudah. Gelang, tahu gelang? Mah, tahu mah? Adakah semua gelang mah? Adakah semua mah ni gelang? Dua-dua belah ada. Ada tak gelang buat mah? Ada tak gelang buat daripada mah? Ada tak mah buat gelang? Ada tak mah buat gelang tak? Ada tak selain daripada mah buat gelang? Ada tak? Boleh, faham cakap apa? Dua-dua boleh. Dua-dua nak kata ya pun ya, tidak pun tidak, tidak pun tidak, ya pun ya. Dua-dua belah boleh. Pintu dengan kayu. Adakah semua kayu ni pintu? Adakah semua kayu ni pintu? Kayu je pintu. Ada tingkap, ada pembaris, ada tiang, ada gelegor. Boleh. Ada kasut. Apa? Adakah semua pintu kayu? Adakah semua kayu pintu? Dua-dua jawab belah tidak. Umum, khusus, am. Atau am, umum, khusus, wajahin. Apa maksud wajahin? Dua-dua boleh. Adakah pintu ni buat kayu? Ada. Ada tak buat lain? Pintu ni buat lain pada kayu? Ya pun ada, tidak pun ada. Tu paling umum, khusus, dua-dua wajah ada. Satu am, belah am ada, belah khas pun ada. Jadi dia kata antara makna pada istilah, nak ambil ilmu macam ni, yang saya kata ilmu dia akademik sikit lah. Nak ambil faham satu takrif, satu hal, lepas tu dia sebut mana tadi? Umum khusus mutlak. Nisbah antara keduanya dan puji pada lughah adalah umum dan khusus wajahin. Yang terdekat kata apa? Kan dia kata syukur pada lughah adalah ain puji pada istilah. Okey. Yang tu ain tu maksudnya sama lah. Yang tu bukan umum khusus mutlak ataupun umum khusus wajahin. Yang tu ain, huwa hiya huwa hiya ni. Syukur pada lughah adalah puji pada istilah. Puji pada istilah adalah syukur pada lughah. Boleh? Yang tu tak faham, kena tulis lain. Duk melengung, itu jenuh saya layan. Yang ni lah mengaji, nak balik tulis, buat nota, dengar, faham. Dia halus sikit lah nak faham kan. Tapi kalau benda-benda macam ni boleh faham, maksudnya cara belajar dah betul. Cara nak ambil faham, nak tengok differences dia, mana am, khas, mutlak, istilah pun boleh ingat, best. Maksudnya mengajilah elok-elok. Memang boleh mengaji nama dia. Kalau melengung macam batu dengan kayu tu tak tahu apa, macam mati bini setahun duk melengung. Tu tak kata apa lah tu. Nak kata halau pergi balik pun payah juga pasal duk mengaji. Tapi nak mengaji pun macam mati bini setahun melengung. Pasal apa ni? Tak tahulah nak buat apa. Faham tak? Nak ada faham, tak faham, nak ada faham, faham. Umum khusus wajahain kata dia. Tak faham tak? Boleh pula dia faham umum khusus wajahain lah tu. Tapi bila tanya apa dia tu, entah aku pun tak tahu, aku duk sebut gitu. Lebih kurang pula ada pula aku tu. Saja saya bergurau tu sambil-sambil tak gelap tak apa tu. Jadi kata dia antara keduanya apa dia?
puji pada istilah, syukur pada lughah, dan syukur dan puji pada lughah. Puji pada lughah tu, puji pada lughah mestilah dengan perkataan. Perkataan. Kalau puji pada istilah, perkataan, i'tiqad, perbuatan untuk mentazim siapa? Pemberi nikmat. Kalau puji pada lughah, hamdu. Puji pada lughah, perkataan yang sebut dengan jalan ikhtiar, yang kita sebut tu untuk menceritakan perbuatan kebaikan. Siapa yang beri sesuatu perbuatan yang buat baik tu, perbuatan orang yang buat baik tu, tu dia panggil syukur, puji pada lughah. Yang tu kena buat nota satu-satu, berhati sikit. Hubungan antara dua-dua tu adalah umum khusus wajahin. Macam mana soalannya? Tengok. Adakah syukur pada lughah itu adalah sama makna adakah syukur pula lah tanya, sorry adakah puji ya? Adakah puji pada lughah itu adalah puji pada istilah? Adakah kau tanya macam tu kau tak kenal kot. Adakah semua puji pada lughah adalah puji pada istilah? Ya, tidak. Melengung punya, tak ada nak jawab. Tak arif, tak ingat. Bunyi gitu lah. Sorry ya sikit kan. Adakah puji pada lughah? Adakah semua puji pada lughah adalah puji pada istilah? Tidak. Pasal apa? Pada lughah mesti perkataan saja. Kalau pada istilah, perkataan, tiga, i'tiqad, perbuatan. Jadi adakah semua puji, dengar yang elok sekali soalan, betul tak? Adakah semua puji pada lughah adalah puji pada istilah? Tidak ke ya? Adakah semua, siapa am, siapa khas? Tanya tentu dulu. Jadi bahasa pendek dia tu saya tengok syukur lah lagi di berat. Tengok puji pada istilah, puji pada lughah. Fokus dia situ lah sebenarnya. Puji pada lughah apa dia? Menyebut kebaikan sesuatu perbuatan, menyebutkan satu perbuatan yang baik dengan ikhtiar. Jadi untuk nama puji lughah mesti sebut dengan perkataan. Pada istilah apa dia? Menyebut, menceritakan kebaikan siapa pemberi kebaikan itu, sama ada sudut perkataan, i'tiqad, perbuatan. Soalannya, adakah semua puji pada lughah adalah puji pada istilah? Tidak. Siapa am, siapa khas? Lughah tu am. Lughah khas lah. Pasal lughah mesti perkataan saja. Istilah am. Pasal apa am? Perkataan boleh, perbuatan boleh, i'tiqad boleh. Siapa khas? Puji istilah. Puji lughah, puji istilah am. Nabi Rasul, siapa am, siapa khas? Rasul khas, Nabi am. Jadi kalau ada am khas ni dalam konteks lughah dan istilah, siapa Nabi, siapa Rasul? Banding macam tu, senang nak faham, nak jawab lagi betul tidak. Tak lagi saya bangkang jadi pening kepala lah kan. Nabi mana? Puji istilah ke puji lughah? Nabi dengan Rasul siapa am? Nabi am, Rasul khas. Okay. Jadi kalau Rasul khas, Rasul siapa? Rasul lah mana? Puji istilah ke puji lughah? Puji lughah.
puji lughah, puji istilah Nabi. Boleh? Adakah semua Nabi Rasul? Tidak. Adakah semua Rasul Nabi? Yang tu senang jawab. Saya dah buat bandingan itu. Adakah semua puji lughah adalah puji istilah? Adakah semua puji istilah adalah puji pada lughah? Putih ke dia orang ni? Tu saya tanya siapa am khas tadi. Okey, ambil macam ni dulu. Nabi am khas. Nabi am, Rasul khas kan? Yang tu dah lama dengar dah, champion jawab kan. Okey. Tak apalah, jadilah. Mengaji ini biar ada satu panduan untuk kita pakai, yang ni kita dah faham. Alhamdulillah. Nama dia apa? Am khusus mutlak. Boleh? Bila am khusus wajahain bukan macam tu tau. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa saya nak sebut tadi? Adakah semua Nabi Rasul? Adakah semua Rasul Nabi? Ya. Jadi atas kita nak bicara ni, puji pada lughah dan istilah ni, dia ada am ada khas kan? Cuma adakah dia am khas satu pihak ke kedua-dua pihak? Nama dia apa? Am khusus mutlak ke am khusus wajahain? Dia bagi tahu dah. Am khusus. Satu soalan jawablah balik. Ya. Adakah puji pada lughah? Adakah semua puji pada lughah adalah puji pada istilah? Tidak. Adakah semua puji pada istilah adalah puji pada lughah? Ya. Ya. Tidaklah. Kalau ya, am khusus mutlak. Tidaklah. Pasal apa? Tengok. Untuk nama puji pada lughah, dia bukan saja masalah perkataan, tapi bersama dengan dia ada ikhtiar, bersama dengan dia perbuatan, sedarkan perbuatan tu daripada orang buat. Untuk nama puji pada istilah, dia mestilah dia boleh perkataan, perbuatan, i'tiqad, dan sedar tu pada siapa pemberi nikmat. Dan untuk nama pada istilah ni, dia mesti dengan syarat ta'zim. Kalau tak ada ta'zim, tak panggil puji pada istilah. Jadi dia ada khas kat situ. Am dari sudut kata perkataan. Sama dari sudut perkataan-perkataan, tapi khas dekat puji. Khas dekat ta'zim. Kalau dalam bab lughah, dia ada khas dalam bab ikhtiar, ada khas dalam bab perkataan. Dalam bab perkataan. Boleh. Jadi jawab dia ada am sini, khas sini, ada khas sini, ada am sana. Dua-dua belah ada am dan khas. Jadi am khusus bukan mutlak, tapi wajahin. Ada satu am sana, khas sini, khas sana, am sini. Macam tanya ni, ada tak kayu jati buat pintu? Ada. Adakah semua kayu jati buat pintu? Adakah semua pintu buat pada kayu jati? Apa itu? Ada sebahagian kayu jati buat pintu. Ada sebahagian pintu buat dari kayu jati. Ada kayu jati buat pintu, ada kayu jati buat tingkap. Dan ada tingkap besi. Boleh? Faham? Ni. Nak tunjuk kata beza tu am khusus wajahain, am khusus mutlak. Melenguh sikit. Boleh ingat formula tu dah lah. Kalau satu ya, satu tidak, na'am, satu ya, satu la. Na'am la, mutlak. Am khusus mutlak. Kalau la, apa dia? Am khusus wajahain. Semua adik ni alung ke? Semua alung ni adik? Tidak. Apa tu? Am khusus wajahin. Mana ya? Kalau semua babi haram ke?
Ada babi halal sebut nak dengar. Semua babi halal ke? Semua babi halal kan, tanya soalan tak kena. Semua babi haram ke? Adakah semua haram tu babi? Apa tu? Am khusus? Ya, betul. Hak tu melengah dengan melengah sikit. Kena melengah sikit. Nak mau kata ya, dah mutlak wajahin. Kena kenal bahasa tu. Dia suruh kita kena ni. Ngaji ni ada agak susah dia. Hak tu agak-agak boleh jadi mujtahid tak? Satu jumpa puak-puak Wahabi tanya dia, yang ni am khusus mutlak ke am khusus wajahin? Suruh dia jawab tu dulu. Nak dengar tak? Lama kita mengaji tinggi ke apa? Yang ni sebut-sebut ni tasyakuk ke, tabayun ke, tadakhul ke, tawafuk ke? Benda tu. Tamanuk ke? Saya tak apa ingat tu. Am khusus mutlak ke am khusus wajahin? Sebut. Dia taraduf dia. Taraduf, tasyaruk, tabayun, tabadul. Lama-lama tak sebut ni lupa lah. Am khusus mutlak, am khusus wajahin. Antara dua kalimah ni. Jawab tengok. Nak jadi mujtahid ke non? Kita saya tak faham soalan. Rupa nak kelain aku. Boleh tu kan. Dah kelain lah. Tutup guru dulu je dah. Bahasa ilmu tak kerti. Istilah pun tak tahu. Tasyakuk, tabayun, taraduf. Tu tabayun pun tak kenal. Macam mana nak kenal am khusus mutlak, am khusus wajahin pun tak biasa jumpa. Macam mana nak faham jadi mujtahid? Pergi pasal itu kan. Sekali lalu lah itu. Ngaji tu halus sikit. Kalau ngaji hak ni pening ya, jangan esok lari kata mak ayah apa ambil kami. Siapa? Aku kau ngaji dengan ustaz ni makin kau mengarut kata dia. Kau pening aku. Ingatkan ngaji-ngaji kau jadi pandai, ngaji-ngaji kau bodoh ke apa tak kerti. Balik tak boleh jadi apa, jadi timbang tak jadi apa tak jadi. Nantilah baru sehari dua. Baik, itu ayat mujuk lah sikit. Jadi dia sebut tu pasal apa? Kerana dengan tilik pada tempat takluk. Situ dulu lah. Balik malam ni penuh tengok, biar ngigau-ngigau malam ni tak apa. Sambung esok tengok, boleh reti tak boleh tu. Reti tak mana dia sebut lapan umum, tak mana khas, tak mana yang menyebabkan jadi wajahain tu kan. Asalnya wajahain ni tapi dia nisbah pada wajahain, buang nun tanwin, wajahaini tapi wajahain macam tu. Umum khusus wajahain, asalnya wajahaini kan. Tapi nisbah pasal dia nisbah wajahain macam itu dulu. Kita sambung nanti. Asal dia adalah nisbah antara keduanya dan puji pada luar umum dan khusus wajahain namanya dengan tilik. Sambung situ. Soal kalau ada. Maka iaitu puji pada istilah. Maka iaitu ia terlebih khusus daripada syukur pada lughah dan puji pada istilah. Dan syukur pada lughah. Tak kena. Lebih khusus. Terlebih khusus puji pada lughah. Maka iaitu puji pada lughah ialah terlebih khusus daripada syukur pada lughah dan puji pada istilah. Puji pada lughah. Puji pada lughah. Tak baca tadi ikut. Dia puji pada syukur tu, dia puji pada istilah tu, dia atas pada syukur pada lughahnya. Tak. Baca kadang baca kelak-keluk macam tu. Maka iaitu ialah terlebih khusus. Siapa lebih khusus ni? Puji pada lughah
dia lebih khusus daripada syukur pada lughah dan lebih khusus daripada puji pada istilah. Dan syukur pada lughah itu bersuatu makna keduanya. Dia ada makna satu dekat puji pada istilah. Satu yang nisbah antara keduanya dan puji pada lughah. Antara keduanya yang ni yang sama ni. Itulah puji pada istilah dan syukur pada lughah. Dan puji pada lughah adalah umum dan khusus wajahin. Ya. Puji pada istilah, syukur ya. Betul. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.